Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ma'am. Memberikan urusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para jamaah muslimin semua yang berahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi ini dapat sama-sama sekali lagi dalam pengajian kitab dosa-dosa besar, yaitu dosa yang ke-36. Apa dia dosa dia? Dosa tidak bersuci sehabis kencing. Ya. Ini termasuk dalam dosa besar. Dah kencing dah, itu tak basuh. Ya. Ini sama ada dengan cara istinja ataupun dengan cara menggunakan air. Istinja dengan batu ke, dengan tisu ke, dengan air. Jadi kalau tidak, maka dia yang termasuk dalam dosa besar, al-kabair. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaklah engkau bersihkan. Pakaian, ya, di sini disebutkan pakaian. Dan menurut Ibn Abbas mengatakan Nabi SAW melalui 2 buah kuburan, kemudian bersabda, innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani min kabira, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akharu fakana la yastabri'u minal baul. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dalam hadis ini menyebutkan mereka berdua diseksa ketika mana Rasulullah melalui 2 buah perkuburan. Ya, dalam satu kawasan yang Rasulullah lalu ada 2 kubur. Kemudian Rasulullah kata dan sabdanya, mereka berdua disiksa yang siksaan itu tidak kerana dalam dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar yang lain, yang mabuk, berzina, syirik, ya, itu dosa-dosa besar lah. Tapi yang ini katanya, ada pun yang seorang di antara keduanya itu kerana dia pergi berjalan sambil memfitnah, yakni mengumpat orang lain. Yang satu kubur, ya, daripada yang tadi tu Rasulullah tak sebutlah yang mana-mana. Ya, cuma dia daripada dua-dua ni, yang satu ni semasa hidupnya dulu suka membawa fitnah. Bulu gili bawa mulut. Ya, memanglah bawa mulut kan. Tapi mulut yang dibawa tu membuat fitnah orang. Fitnah ini ialah satu dosa yang lebih hebat daripada membunuh. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kita beritahu bahawa fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Kalau bunuh habis cerita dia, tapi kalau difitnah tak habis cerita dia. Ya, panjang dia cerita-cerita dia. Yang dalam soal fitnah, kita kena, ya, elakkan daripada membuat fitnah. Manipulasi istilahnya sekarang ini kan. Kita kata bila cerita dia tadi, maka makin glamour dia. Yang rancangan yang selalu yang seumpama ini, kalau dia dah TV, di radio, di surat khabar, ya, bawa cerita-cerita keluarga orang lain, itu fitnah. Ya, melaju-lajukan orang lain, itu fitnah. Jangan kita besar-besarkan cerita-cerita yang mana menimbulkan fitnah kepada orang lain. Biarlah
Yang nak ceritakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Yang kita nak ceritakan ialah nikmat-nikmat itu cerita tak. Cerita dapat berimah tu tak. Ya. Cerita berimah yang tak dapat jangan berkata apa-apa kan. Dapat bonus, okey cerita. Ya, kahwin tak apa cerita. Tapi kalau bergaduh-gaduh tak payah cerita, ya. Ini sampai ya rajin berita tanya yang ni, lepas tu didagangkan dua pula lagi. Ini fitnah kan ya Allah. Ya, yang rajin menonton tu obatlah, jangan tonton dah, tinggalkan. Ya, jangan tonton rancangan-rancangan yang sokong itu, ya, kerana besar dia punya kesannya. Kita khawatirnya betul-betul, seronok tengok orang punya, bimbang terjadi kepada diri kita. Ya, bimbang terjadi kepada diri kita. Ini yang pertama. Ya, tak dibincangkan dalam ni, saya tambah sikit itu dia punya maksud dia. Dan yang kedua ini kata Rasulullah, dan ada pun yang lain daripada itu, kerana dia sehabis kencing tidak membasuh kencingnya, tidak istibrak. Istibrak ni berdehem lah. Ya, hem. Kalau muda-muda hem tu memarah, tapi kalau dah tua-tua tak memarah apa nama dah bila air kan sorang. Hem sama pula dia hem. Kalau nak berdehem, ya, mana lelaki lah yang mudah kena istibrak ni tadi tu. Ya, di samping kalau kita kan diurutkan bawahnya supaya betul kering bersih, ya. Kadang dia terasa macam ada lagi. Yang terasa itu ialah iblis. Kita dah fokus ke situ je, lama-lama dia terasa juga kan. Kita tak ada apa pun, hati yang tak jadi sembahyang tu. Yang bila tak ada Allah, macam keluar sikit dia, tak ada apa. Itu ialah iblis. Yang kita ikut sangat benda yang memang kita dah yakin bersih dan suci, ya, cuma tak tambah halal jadi kan. Bersih dan suci, maka teruskan istibrak apa ni wudu tadi tu dengan tidak ada keraguan. Ya Rasulullah, orang yang seumpama ini dia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana kencing tidak istibrak, tidak bersih, tidak suci, tidak basuh. Kita tak biasa gunakan tisu, kita guna air. Ya, sebab tu bilik air kita ni namanya pun bilik air. Ya, tak basah, manjang. Jadi tidak jadi kering dia. Sekarang saya dah bertugas di daerah Gombak. Jaga daerah Gombak, Gombak Barat, Gombak Timur. Sebanyak 42 masjid, 200 buah surau. Jadi banyak surau daripada masjid. Saya berharap-harap dapat duduk di daerah Petaling. Bolehlah masuk sini sekali bawah Petaling. Rupanya ditetapkan di daerah Gombak. Alhamdulillah, ya. Kalau kena Petaling 80 buah masjid. Lagi banyak, ya. Padan yang gaji saya. Gaji kecil, masjid kecil tu padan dah. Dan di sini 80 buah masjid. Bila duduk di daerah ini, yang pertama saya nak fokus ialah kebersihan tandas. Kebersihan tandas itu menjadi fokus utama saya di masjid-masjid. Ya, saya buat mana-mana di masjid, saya akan tengok tandas dulu. Kalau tandas yang bersih, insya-Allah orangnya bersih. Saya fahamkan gitu je. Ya, supaya orang kata kalau tandas yang kotor, orangnya kotor. Mengaimah-imam dia kotor. Pasal tidak menjaga kebersihan tandas. Ya, daripada tandas bawa ke tempat sembahyang. Ya tak? Mercik pada kaki, mercik pada kain, baik sembahyang, bawa ke tempat sembahyang. Maka itu tandas ni mesti dah bersih. Macam 5 bintang punya tandas. Ada sabunnya, ada pewanginya, ada bunganya, ya, ada cerminnya, ada tualanya, ya, macam hotel lah, tandas hotel. Ya. Di tandas ini
terjadi di mana? Di masjid-masjid wilayah persekutuan. Di wilayah persekutuan ada bintang-bintang. Ada 1 bintang, ada 2 bintang. Yang paling tinggi ialah 4 bintang. Jadi bayangkan tandas 4 bintang mengikut standard standard perhotelan punya tandas. Jadi itu menjadi lihat saya punya ni, insyaAllah, kerana jaga kebersihan. Dia balik kepada cerita di sini. Hadis Rasulullah ini menekankan 2 perkara. Pertama, satu kubur tadi itu yang mana dia suka buat ngadu domba, membuat fitnah. Dan yang satu kubur lagi ialah kencing yang tidak dibasuh, ya, tidak membasuh kencingnya, tidak istibrak, ya, tidak basuh dengan suci, ya, dengan dehem, ya, dengan kita mengurut ini untuk lelaki lah, ya, sama juga dengan perempuan ni kena berdehem juga. Dia bezanya lelaki perempuan ini, kalau lelaki dia ada saluran dia, perempuan tidak ada saluran, jadi dia habis. Lelaki ada penapis, filter, perempuan dia tidak ada filter. Kita boleh bezakan apabila sama-sama makan jering. Ya. Kencing perempuan dengan kencing lelaki berbeza. Bau jeringnya lebih kepada perempuan daripada lelaki. Kalau tak percaya, cuba lepas ini. Untuk melihat perbezaan. Ini ustaz tuan-tuan bukannya doktor pun, tapi fahamnya begitulah, ya. Sebab tu dia ada haid, ya. Perempuan ada haid, lelaki tak ada haid. Sebab tu perempuan panjang umurnya, lelaki pendek umur, ya tak? Perempuan lebih sihat daripada lelaki. Perempuan dia ada haid, tiap bulan dia keluar darah haid, darah kotor, ya. Lelaki nak keluar darah daripada mana? Ya, itu yang bertapuk dalam badan tu, ya, kenalah berbekam baru keluar darah kotor. Perempuan tak payah bekam-bekam. Ada perempuan berbekam, ya, tak pernah kita dengar perempuan berbekam. Kalau dia dah memang darah dia sentiasa tiap-tiap bulan. Bila time dia menopause, ketika itulah dia dah lain dia punya perubahan fizikal dia. Lelaki manjang menopause saja. Dia tidak ada haid. Baik. Nabi SAW juga bersabda, istanzihu minal baul fa inna amata azabil qabri minhu. Maksudnya bersihkanlah kemaluanmu, ya, sehabis kencing. Maka sesungguhnya pada umumnya siksaan kubur itu adalah kerana hal tersebut. Jadi Rasulullah tahu, ya, supaya kita membersihkan kencing kita, ya, jangan lebih kurang je, ya. Kalau kita tengok, ya, kencing ini, orang lelaki ini dia payah nak duduk bercenggung, ya, pasal kalau kencing pakai seluar, jadi buka itu je lah. Jadi kalau nak buka seluar apa semua tak sempat, habis nanti maju-maju, ya. Jadi dia pakai berdiri sahaja. Kencing berdiri ini memang dia tidak sehat, dia tidak boleh membersihkan, mengeluarkan segala air kencing daripada undi. Kalau berdiri dia masih ada menakut. Kalau kita duduk menyinggung belah kiri pula, ya, maka itu keadaan kencing yang bagus, ya. Tapi kalau dah pakai semat-semat, pakai tie, pakai kot, buka macam mana tuan-tuan, ya. Sebab orang lelaki ni banyak kencingnya berdiri, ya. Kencing berdiri, minum berdiri, makan berdiri, termasuk ustaz dengan imam sekali, ya. Dari dalam majlis, ya, di hotel, minumnya mana? Berdiri. Nanti bila minum pagi, berdiri. Yang pukul 10 nya tu. Minum petang, berdiri lagi, ya. Lepas tu makan pun berdiri, kencing pun berdiri, ya. Lepas tu dah makan minum, tapi kolam mandi pula lagi. Itu yang, ya, yang payah jadi imam ustaz ni. Tak boleh nak kosok, ya.
minum tepi kolam mandi, tempat orang mandi yang pakai baju mandi. Lindunglah sikit. Nama khusus pegawai agama, Imam Bilal dan Syiah di hotel bla bla bla. Ya tak? Pak minum sebelahnya kolam mandi. Ya. Sampai saya banyak tengok juga. Istighfar ya, astagfirullahaladzim. Bunyi juga sebab tu. Ya. Itu maknanya bagaimana menyesuaikan satu-satu program. Ya. Ini sesuai lah. Janganlah uji ustaz imam nanti kalau dia takbir dengan panjang takbir ini. Allah. Dia dah ingat tu banyak sangat tu. Ya. Nak lawan. Kan makmumnya lagi Allah Akbar dah sekali ya. Imam tak jadi dia Allah. Tu ingat macam-macam berbalik seminggu. Bahaya ini. Baik. Kemudian orang yang tidak mengambil peran untuk membersihkan badannya dan pakaiannya dari kencing, maka solatnya tidak sah. Kita bila membersihkan pakaian, kita basuh ke apa? Mesin kan? Pakai mesin basuh, main lungguk semua dalam mesin tu. Tak suci pakaian itu tadi. Kalau kena dengan anak cucu kita sekali masuk dalam itu. Baju cucu di situ, baju anak di situ, baju kita di situ, telekung situ, bahkan melekat semua, maka tidak suci pakaian itu. Jadi nak suci macam mana? Kena dijirus air balik. Terus kata jirus, ya, jirus. Lepas tu baru pergi ke bahagian untuk yang mengeringkan, ataupun masukkan air ke tempat mengering tadi tu, supaya dia putar air tadi, yang supaya mengalir air tadi. Yang pentingnya ada aliran air kepada baju yang lebih kering. Kalau main celup masuk, celup masuk, celup masuk, belum lagi namanya suci pada pakaian. Dia nak tengok macam tu lah. Dia nak tengok ke belakang. Kita kata kenapalah sembahyang aku tak khusyuk, kenapalah doa aku tak mustajab, kenapa tadi tu. Ya, dilihat ke belakang. Bagaimana kita nak sembahyang, bagaimana kita tadi sembahyang dengan pakaian, dengan tempatnya, dengan kencingnya, dengan beraknya, kita istinja macam mana, semua kena di checklist badan. Ya, checklist ni, aku kencing macam mana, okey. Ya, mandi macam mana, okey. Bajunya macam mana, okey. Barulah sesuci hati kita tadi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau merembat, dia kata merembat, selalu mengikut dan ya, alai dia boleh rajin takbir Allah Akbar. Maknanya dia tidak meneliti nak menghadap Allah Ta'ala dengan sesuci hati, pada sesuci pakaiannya, badannya, tempatnya, mestilah juga yang sesucinya hatinya tadi. Baru ada kaitan dengan doanya diterima, ya, sembahyangnya diterima oleh Allah Ta'ala. Dan kesannya benar bila kita bagus pada solat kita, ya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mencegah diri kita daripada melakukan kemungkaran dan keburukan dan kejahatan. Sembahyang itu kulluhu khair. Kesemuanya jadi baik dengan sembahyangnya yang baik. Dari segi apa yang baik? Dari segi akhlaknya, dari segi tutur katanya, dari segi makanannya, ya, kesemuanya jadi baik. Kerana memang salat itu mencegah daripada yang munkar. Kullu, kesemuanya. Ya. Jadi kita nak merasai sembahyang kita diterima ataupun tidak apabila kita dapat meninggalkan yang munkar dan mengerjakan yang makruh. Jadi di sini ada Rasulullah SAW mengingatkan sebahagian daripada yang berkaitan dengan solat itu ialah bersuci. Apa kendanya bersuci dengan solat? Itulah tadi, untuk supaya ibadat kita tadi diterima. Ya, orang
yang tidak mengambil berat untuk bersihkan badannya dan pakaiannya dari kencing, maka solatnya tidak sah. Berkaitan dengan solat tidak sah kalau soal suci ini tidak betul. Kita kadang bila bincang bab suci ni, itu perkara remeh, perkara dah umur saya 10 tahun dah bincang bab suci tak habis-habis lagi. Bab haid tak habis-habis lagi. Bab taharah mana ada habis kan? Lagi mana ada orang lagi tu ada taharah. Yang ada kata dulu dah ada taharah dah habis dah haid pun dah taharah lagi. Memanglah yang dah habis haid, yang baru datang haid, yang berkaitan dengan suci ini cukup banyak tuan-tuan, terutama bagi mereka yang mengerjakan ibadah haji dan umrah. Dia tak boleh berlebih kurang dalam bab suci ini. Kalau dia lebih kurang dalam bab suci, ibadah umrahnya, tawafnya tidak sah. Bila tidak sah tawafnya, dia tahallul. Bila dia tahallul yang kena dam. Bila kena dam, umrahnya belum selesai. Bila dia bersetubuh dengan isterinya, kena dam. Dosa kerana bersuci sahaja. Itu nak ceritanya bersuci. Bukannya apa sangat, tetapi kesannya kepada sesuatu ibadah. Elok-elok pergi tidak ada bawa dosa apa-apa, lalu kerana bersucinya berlebih kurang, dia tawaf umrah, tawaf haji, tetapi tawafnya tidak sah kerana tidak bersuci dengan sah, memberi kesan kepada ibadah umrahnya, ibadah hajinya. Dengar. Kalau kata melontar tak bersuci tak apa. Melontar itu rukun wajib haji, tetapi tawaf itu rukun haji, maka kena yang pertamanya suci. Kalau sembahyang yang pertamanya suci, dia hanya memberi kesan kata tak sah sembahyang habis, batal sembahyang habis. Tetapi kalau batal tawaf, dia tak tahu yang itu tadi itu batal, kemudian dia sa'i bergunting dalam keadaan yang tidak sah tawaf, dia melakukan dosa besar pada Allah Ta'ala. Kemudian bersetubuh dengan isteri, menikah budak lagi, terima nikah budak lagi, dengan punca kencing yang tidak suci, tawaf yang tidak sah, maka segalanya haram, batal, kerana berpunca daripada suci. Kalau kita faham macam itu, tak apalah. Tapi kalau dia faham tak apa, ini kecil ni dulu dah belajar dah, dia takkan tak faham. Umur dah 60 dah, umur dah 56 tahun dah, takkan tak faham dia cerita buat suci lagi. Ini nak ceritanya implikasinya, kesannya satu-satu ibadah yang berkaitan dengan suci itu sendiri. Sebab itu Rasulullah dia khususkan dengan baul, dia khususkan dengan kencing, kerana kencing ni orang buat mudah. Kalau orang yang buat mudah, memang dia jadi mudah. Jadi kalau orang yang buat teliti, nak kencing buka seluar dulu. Dia dah buka seluar, seluar dalam, buka habis digantung, baru dia kencing. Dia cenggok, baru dia rasa kuat, basuh, dehem 10 kali, sampailah dia puas hati. Itu pun nanti bila dia nak sembahyang, dia tak nak pakai seluar, dia pakai kain. Dia tak nak pakai seluar dia takut kena najis, suci pada pakaian, pakai kain perekat yang dia bawa. Ini memang orang yang menjaga kebersihan pada ibadah dia. Tapi kalau yang jenis lebih kurang, tak apa, basuh-basuh lebih kurang dah lah. Yang pentingnya kita basuh. Memanglah tuan-tuan, dia bolehlah buat macam tu, tapi jangan kita marah apabila dalam ibadah tadi itu ada kekurangan untuk itu. Dan menurut riwayat Al-Hafiz Abu Na'im dalam kitab Al-Hilyah dari Saqi Ibn Mutih Al-Asbahi dari Rasulullah SAW menyebutkan 4 golongan yang dapat mengganggu penduduk neraka.
hingga menimbulkan sakit, yang mereka berjalan di antara neraka yang panas dan mengajak pada kecelakaan dan kebinasaan. Dan penduduk neraka itu mengatakan antara yang satu dengan yang lain. Kata Rasulullah, 4 golongan yang dapat mengganggu penduduk neraka hingga menimbulkan sakit, yang mereka berjalan di antara neraka yang panas dan mengajak pada kecelakaan dan kebinasaan. Dan penduduk neraka itu mengatakan antara satu dengan yang lainnya. Apa katanya? Mengapakah mereka telah mengganggu kami dengan menimbulkan kesakitan atas seksaan yang kami rasakan ini? Lalu ada yang mengatakan, yaitu ada orang yang ditutup dalam peti yang berisi bara api neraka, dan seorang yang putus-putus ususnya, dan seorang yang keluar dari mulutnya darah dan nanah, sedangkan yang seorang makan dagingnya. Kemudian ditanyakan kepada yang menguasai peti tersebut, mengapakah orang yang jauh itu datang mengganggu kami lagi, padahal kami sudah cukup tersiksa di sini? Lalu dijawab, dia walaupun jauh itu dahulunya telah meninggal, tetapi masih ada hak orang lain yang belum dikembalikan. Kemudian dikatakan pula kepada orang yang terburai ususnya, mengapa orang yang jauh letaknya tetapi masih mengganggu kami dalam keadaan kami yang sudah cukup berat siksaan ini? Lalu dijawab, yaitu kerana dia telah memperhatikan tempat dia berkencing dan juga tidak mau mencucinya. Kemudian dikatakan pula pada orang yang keluar nanah dan darah dari mulutnya, mengapakah orang yang berjauhan itu tetapi datang mengganggu kami atas keadaan kami yang sudah berat ini? Lalu dijawab, hal itu kerana dia memperhatikan ucapan-ucapan yang buruk serta menyukai yang demikian. Oh, ini dengar. Sudah dalam neraka, diganggu lagi. Ya, kesengsaraan dalam neraka itu sudah tidak terperdaya, tidak daya lagi kita nak, ya, ditanggung oleh penghuni neraka. Ada lagi gangguan-gangguan lain lagi. Patut kalau dia selesa diganggu, tahan sikit. Ini dah sudah dalam keadaan sengsara, penderitaan, seksaan, tiba-tiba ada lagi seksaan yang lain yang lebih dahsyat daripada apa yang dia rasai itu tadi. Ini yang Rasulullah kata, 4 golongan ini. Ya, iaitu golongan yang mana, mengapa mereka telah mengganggu kami dengan menimbulkan kesakitan atas seksaan yang kami rasakan ini? Lalu ada yang mengatakan, itu ada orang yang ditutup dalam peti yang berisi bara api neraka. Jadi golongan ini golongan yang ditutup dalam peti besi yang penuh dengan api neraka di dalam peti besi tadi itu. Orang yang seumpama ini mengganggu orang yang disiksa di dalam neraka. Maknanya dia dah disiksa dalam neraka, disiksa pula lagi di dalam peti besi, ya, peti besi yang ada api neraka. Ya. Dan seorang yang terputus dan seorang yang terputus-putus ususnya. Yang kedua inilah orang yang terputus-putus ususnya, dan seorang yang keluar dari mulutnya nanah dan darah. Yang ketiga dan yang keempatnya orang yang makan dagingnya. Keempat golongan ini ialah golongan yang mengganggu penghuni neraka. Udahlah duduk dalam neraka dah, tiba-tiba diganggu pula dengan 4 golongan ini. 4 golongan pertamanya yang dimasukkan dalam peti. Dalam peti ada api, adanya bara api neraka.
Yang kedua, golongan yang terputus-putus ususnya, terburai perutnya, ususnya. Yang ketiga, mulutnya, yaitu yang keluar dari permulutnya darah dan nanah. Yang golongan ini. Dan yang keempatnya ialah orang yang makan dagingnya sendiri. Jadi keempat-empat ini ialah golongan dalam neraka yang mengganggu ahli neraka. Mana nak saya kata? Dalam neraka diganggu oleh ahli neraka. Betapa dahsyatnya ya azab Allah Ta'ala itu ya kepada penghuni neraka. Sudah pedih, double pedih, dipedih-pedihkan lagi, disakit-sakitkan lagi. Lalu dihuraikan oleh Rasulullah, kenapa orang tadi itu jadi yang demikian? Ya. Kemudian ditanya kepada Rasulullah yang menguasai peti tersebut, mengapakah orang yang jauh itu datang mengganggu kami lagi? Ya, padahal kami sudah cukup tersiksa di sini. Lalu dijawab, dia walaupun jauh itu dahulunya telah meninggal, tetapi masih ada hak orang lain yang belum dikembalikan. Ya. Hak orang lain yang belum dikembalikan. Orang ini dimasukkan ke dalam peti. Dalam peti yang ada apa dia? Yaitu bara api neraka. Maknanya hak orang di dunia dulu tidak dikembalikan, maka di sana Allah Ta'ala azab. Ya, apa yang kita hak orang? Hutang piutang, pinjam, mencuri, merampas, menyamun, itu semua hak orang yang kena kembalikan. Ya, kalau kita pinjam bolehlah tahan, kita boleh pulangkan anak dan isteri, kita tolong pulangkan. Kalau nama pinjam dengan hutang berbeza. Ya, hutang kita bayar lain duitnya, pinjam kita bayar duit yang sama. Ya, katakan saya pinjam duit Tuan Haji, Tuan Haji pinjam RM50, maka Tuan Haji bagi saya pinjam RM50. Lepas tu saya kena pulangkan balik RM50. Pinjam duit yang sama, pulang duit yang sama. Bukan nilainya sama, duit yang sama. Tuan Haji kena tandakan duit tadi itu warna merah. Nanti kalau saya nak pulangkan, Tuan Haji ada hak, saya nak duit yang warna merah ke mana? Yang tanda merah. Apa nak tanda-tanda, nilainya kan sama juga. Tak, saya nak yang tanda tu. Pasal apa? Pasal ustaz kata ustaz nak pinjam, bukan ustaz nak hutang. Kalau saya pinjam botol ini, saya kena pulangkan botol yang sama. Saya tak boleh beli botol walaupun namanya kertas. Ini botol yang sama, penuh lagi. Ini kurang dah, saya pulangkan balik. Tak boleh, itu istilah tu tak kena. Kita kena pulangkan botol. Mana botol saya tu? Kenapa? Tak, botol saya tu istimewa sebenarnya. Kerana digunakan istilah pinjam. Pinjam cangkul. Ada orang pulangkan cangkul lain, pulangkan cangkul yang sama. Pinjam parang. Tapi kalau kata hutang, okey, saya nak hutang duit Tuan Haji RM50, Tuan Haji bagi RM50 hutang. Saya boleh guna duit tadi tu, saya boleh ganti balik duit hutang dengan nilai yang sama. Tuan Haji hutang, mana duit saya sama? Tak ada. Saya kata saya nak hutang. Maknanya hutang boleh diguna dan nilai yang sama kita kena pulangkan, berbeza dengan pinjam. Jadi istilah pinjaman bank tidak tepat. Ya. Patut hutangan bank betul. Pasal dia ambil pada nilai, bukan ambil pada benda. Ya kan, kita sign pinjaman, ya. Pinjaman beasiswa, pinjaman PTPTN, pinjaman bank, pinjam tu tak boleh, istilah dalam hukum fiqhnya tak tepat. Dia kena guna hutang, hutang bank, hutang PTPTN.
hutang. Kerana hutang itu ialah nilainya yang kita gunakan. Yang jadi orang yang tidak menggunakan tadi itu begitu. Ya, begitu azab nanti dia neraka. Dan kemudian ditanya pula mengenai apa pada akan dan walaupun jauh dahulunya dan meninggal dulu, tetapi masih ada hak orang lain yang belum dikembalikan. Kemudian dikatakan pula pada seorang yang terburai ususnya, mengapa orang yang jauh letaknya tetapi masih mengganggu kami dalam keadaan kami yang sudah cukup berat? Lalu dijawab, yaitu kerana dia tidak memperhatikan tempat dia kencing dan juga tidak mahu mencucinya. Yang ini ialah orang yang terburai ususnya, yang di dalam neraka terburai ususnya. Taulah ini orang yang tidak menjaga sucinya ketika kencing. Taulah ini orang yang tidak melihat tempat kencingnya. Ya, dia kira ini tinggal begitu je. Ya, kan apa ni orang-orang yang kencing seumpama ni kan yang mudah. Kalau yalah lelaki ni dia kena cemekap sikit. Cari istinja tu dia cemekap. Dia tak berhati-hati, ya, cara dia suci tak berhati-hati. Sedangkan itulah azabnya nanti. Ya, maknanya kalau ada yang berlebih kurang ya dari istinja, maka ingatlah itu azabnya nanti dia kiamat, ya, dengan diputus-putuskan ususnya, terburai ususnya dengan sebab kencing yang tidak suci. Kemudian dikatakan pula pada orang yang keluar nanah dan darah dari mulut pada mulutnya. Ya, mengapakah orang yang berjauh itu tetapi datang jauh kami? Maka lalu jawab, hal itu kerana dia memperhatikan ucapan-ucapan yang buruk serta menyukai yang demikian. Ucapan-ucapan yang buruk ini, ya, ucapan yang memaki hamut, yang menghina sana, menghina sini, ya, dan dia duduk dalam majlis itu. Ini cukup bahaya. Ya, terutamanya bila adanya pilihan raya. Lain daripada itu tak ada, tuan-tuan. Ya, bila musim pilihan raya banyaklah mengata sana, mengata sini, kan? Betulkan sana, salahkan sini, ya. Jadi kata-kata seumpama ini amatlah besar dosa ini. Ya. Jadi kalau bagi saya tak sesuai lah, ya, kita ini duduk dalam majlis yang seumpama itu. Ya, tak sesuai. Ya, kita duduk, ya. Kalau duduk dalam majlis ilmu, itu sesuai. Ya, duduk dalam majlis tazkirah, halaqah, sesuai. Dalam majlis forum, sesuai. Tapi kalau dalam majlis yang hina-hina ini tak sesuai. Tak sesuai sangat. Apalagi kalau kita ahli ibadah, ahli masjid, ahli surau, kan, tak sesuai sangat. Apalagi kalau dia ni ustaz, dia ni orang yang rajin berceramah, lagilah tak sesuai. Ya. Kadang saya bila yang cari yang budak-budak yang cerita, tak payahlah kau pergi, tak payah dengar. Ya. Baca kitab, baca Quran lagi baik. Ya. Apa sangat nak didengar di dunia ini? Yang kita nak dengar ialah yang di akhirat. Kalau ada ini baca Quran, baca kitab, baca tafsir, baca hadis, itu hendaklah didengar, wajib kita dengar. Tapi yang itu tu hanya untuk keduniaan semata-mata, ya, maka kita tak patut sangat. Bila time mengundi tu, audilah mana yang kau suka. Ya. Jangan nak lebih-lebih dengar yang kita khawatir sesuatu yang fitnah. Ya, fitnah itu yang kita takut. Ya, tak perlulah nak di-idea macam-macam dengan, ya. Perkara seumpama ini kita bawalah bertenang,
supaya kita memikirkan mana yang betul, mana yang salah. Dilihat pada akhlaknya. Sebab itu saya adalah hal yang berminat kalau dalam isu pilihan raya kan, tanya sebenarnya macam mana Ustaz. Saya tak pernah pergi pun mana-mana satu yang ada ni kempen ke apa, saya tak pernah pergi. Tak sesuai dengan jiwa dia. Saya nak kalau ada pengajian, ada orang, ada ceramah tu, saya pergi. Tapi kalau kata Ustaz undi mana? Saya undilah mana yang saya suka. Pernah saya mengajar, orang tanya, Ustaz UMNO ke PAS? Sampai saya mengajar pun dia tanya UMNO ke PAS. Jadi payahlah. Ya Ustaz nak ceramah PAS ke, nak ceramah UMNO ke. Oh payah tuan. Lebih baik jangan jadi Ustaz. Orang tak tanya. Kalau tak jadi Ustaz, orang tak tanya dah. Kalau Ustaz UMNO ke PAS, tengok cara macam PAS, cara macam UMNO. Ada kala saya ceramah orang takbir, ada kala saya ceramah orang suka, ada yang tak suka. Itu terpulang tajuk yang kita bincang lah. Kalau tajuk bincang tu agak keras sikit, Ustaz nak PAS. Minggu depan ini selalu saja dah ni UMNO. Macam mana lah Ustaz UMNO PAS? Bagi saya tidak ada UMNO, tidak ada PAS. Saya baca kitab dosa-dosa besar. Ya bacalah dosa-dosa besar ni. Dan saya ngelakkan kata, kalau saya katakan tuan-tuan kan, mungkin tuan-tuan ada Ustaz ni mengata aku ke apa ke, kena ke aku ke apa. Bukan kena kat tuan-tuan, kat saya pun kena. Soal kencing, siapa tak kencing? Ya tak? Siapa yang tak tua ni? Semua tua-tua kat tua. Nak berdehem siapa lagi dah kita nak kan? Kan boleh ehem. Anak dermaga lah dehem Ustaz. Ada dah. Dah tua-tua dah tuan. Tetapi kerana menceritakan soal kebenaran, itulah ceritanya, dakwahnya. Jadi kan dah Rasulullah kata, orang yang pada ususnya putus-putus soal kencing, orang yang keluar mulutnya daripada darah dan nanah ialah orang yang mendengar-dengar perbualan, percakapan yang buruk-buruk serta menyukai pula kata-kata tadi tu. Dia suka pula. Dia suka dengan mengata sana, mengata sini. Dia suka dengan orang yang seumpama ini. Tunggulah nanti ni. Riwayat Imam hadis ni, Al-Hadis saja. Tunggulah nanti ni. Betapa janji Allah tadi benar ataupun tidak. Maka tunggulah. Fantazilis saat. Tunggulah saat dan ketikanya. Kita tak nak sampai ke peringkat tu tuan-tuan ni. Kita tak nak lah. Jadi kita nak, bila dah kita dengar macam ini, kita cubalah kurangkan. Dan nasihat daripada penyusun sini, wahai hamba-hamba Allah, fikirkanlah kesudahan orang-orang yang telah pergi terlebih dahulu. Ingatlah akibat mereka yang telah lalai dan alpakan diri mereka dari tuntutan-tuntutan agama. Suruh kita fikirkan bagaimana orang yang dah mati dulu ni, dan kita melihat dianya ketika hidupnya macam mana, dia bersama kita macam mana, dia meninggal pula lagi, meninggal dalam keadaan macam mana. Yang mana Rasulullah kata kita ni mati tuan-tuan, kalau kita matinya baca Quran, kita akan dibangkitkan dengan baca Quran. Kalau kita matinya dalam keadaan belajar, kita akan dibangkitkan dalam keadaan belajar. Allah Ta'ala akan kata, teruskan bacaan kamu dulu, teruskan pengajian kamu. Kalau mati dalam keadaan membunuh orang, teruskan bunuh kamu. Kamu dulu masa mati, kamu kena bunuh kan, dalam keadaan bunuh, maka teruskan bunuhan kamu, teruskan. Jadi ini azabnya Allah Ta'ala beri kepada orang yang melakukan kemungkaran. Sebab tu fikir-fikirkanlah kesudahan orang yang telah pergi terlebih dahulu. Ingatlah akibat mereka yang telah lalai dan alpakan diri mereka dari tuntutan-tuntutan agama. Tuntutan agama banyak. Sembahyang subuhnya, nak bangun subuh. Itu agama. Kita sembahyang seorang-seorang. Malam tadi saya mengajar di Surabaya. Jadi ada satu jamaah tu, dia tanya, Ustaz, saya nak tanya, malu lah Ustaz. Kenapa malu? Pasal diri saya lah Ustaz. Saya ini nak jadi anak yang soleh, malu lah nak sebut Ustaz. Saya anak yang nakal, tak layak saya nak mendoakan mak saya sebagai anak yang soleh.
tak layak saya nak doakan bapak saya sebagai anak yang soleh. Saya kata silap. Kenapa tak solehnya saya dah jahat Ustaz? Saya kerja di bahagian penapisan filem. Jadi penapisan filem ni tuan, dia segala filem ditapis ni. Ya, tengok, kat. Sebentar nak kat tengok dulu, baru kat. Itu yang bunyi masalah tu. Bukan kat tengok, nak tengok, kat. Jadi saya ni banyak buat jahatan. Bukan layaklah bagi saya anak yang soleh. Saya kata itu tidaklah menunjukkan kamu tidak soleh. Soleh kamu ialah dalam hal-hal yang lain. Pernah tak kamu tolong orang? Pernah, Ustaz. Itu soleh lah tu. Ya, pernah tak kamu baca Quran? Pernah, Ustaz. Soleh lah tu. Sekarang kamu tadi baru sembahyang je tadi kan, sembahyang Isyak Maghrib. Soleh lah tu. Nak anak soleh macam mana lagi? Tapi yang saya buat jahat, yang jahat, yang baik. Allah Ta'ala akan menghapuskan kejahatan dengan kebaikan yang kita buat. Kenapa kita takut nak kata kita ni anak yang soleh? Ya. Walau kita jahat macam mana pun, orang yang mabuk jahat pun, dia tetap kata, aku nak jadi anak yang soleh. Aku nak tolong dia, mudah-mudahan tolong dia jadi amalan yang soleh. Ya. Saya bagi tahu dia, dalam sembang tepi jalan dia. Saya kata patut kau tanya dalam surau semua orang tahu. Saya malu lah Ustaz pasal menceritakan diri saya. Memanglah, ya, jangan cerita diri saya adalah buat cerita baru, saya faham. Adanya dalam hal yang seumpama ini, kita tadi ya dalam soal tuntutan agama bukan semua ini salah. Ada yang baik-baik yang kita buat. Itulah yang baik yang kita nak tekalkan. Ya, kalau katalah contoh nak matikan lampu, nak matikan lampu sini. Oh, bukan susah. Tapi kenapa kita kata tunggulah siap, itu kerja dia, bukan kerja tu. Tinggal nak tolak ke atas mati kan. Berat tangan kanan, angkat tangan kanan tu bawa, tolong tangan kanan yang berat tadi. Soalnya nak ataupun tidak. Dan kita kata apa? Mudah-mudahan inilah yang beratkan timbangan aku nanti di hari akhirat. Cukup. Tak payah kita nak wiring, nak apa tak payah. Tolong off je. Ini dah terbuka selama-lamanya. Daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Hidup je. Nak ditutup, tunggu siap. Tutup, tunggu siap. Pertama kalau disiap sini kan. Maknanya kita boleh buat tutup lah. Di depan kan. Tutup lah. Malas tangannya, angkat tangan kanan. Itu nak ceritanya tuan-tuan ya. Ketahuilah bahawa mereka sekalian telah menerima bahagian mereka masing-masing dan telah dipisahkan antara satu dengan lain. Adapun orang-orang yang mengerjakan yang baik-baik, maka mereka tergolong orang-orang yang bahagia dan gembira. Manakala orang-orang yang mengerjakan yang jahat-jahat, maka mereka tergolong orang-orang yang celaka dan merana. Belumkah sampai masanya untuk anda memikirkan semua hal ehwal ini? Jadi dia dan seumpama ini kita baca tadi, adakah belum sampai kita nak fikirkan? Saya rasa sudah sampai masanya kita fikir-fikirkan perkara-perkara yang berhak pada Rasulullah ini, terutama dalam soal beristinja tadi itu. Ya, ini tuan-tuan yang membuat mudah-mudahan satu dosa yang kita baca ini, dosa yang berkaitan dengan istinja, ya, menjadikan kita tadi sedaran perlunya kita suci dengan sesuci-sucinya, ya. Semua tak kita kata suci, bersih dan halal jadi. Sangat suci dan bersih, ya, bersih dan suci. Insya-Allah mudah-mudahan ya diberi manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita belajar kita semua. Pukul 7.30. Ustaz. Ya saya. Satu soalan. Ya saya. Ada di antara kita yang lanjut umur lah, orang tua. Ya. Ada di antaranya kencing tak terus. Ya. Dan ada di antaranya makan pampers pula. Itulah daripada kencing tak terus. Itu macam mana? Dia pakai pampers. Pertama ada penyakit lah kencing tak terus. Sentiasa. Itu namanya silsilatul baul. Orang yang kena penyakit silsilatul baul ini, iaitu kencing yang berterusan, itu sudah menjadi penyakit bagi dia. Ya, itu dimaafkan.
Mana kalau kata dia pakai pampers tadi untuk mengelakkan daripada berterusannya kena najis pada kain. Ya. Tapi kalau pakai pampers itu ialah alternatif pada dia untuk mengelakkan najis ni tadi berterusan. Memang dia tak boleh. Sebab tu kalau kita orang yang kena silsilatul baul ini, dia dalam ibadahnya apa sekalipun diterima oleh Allah Ta'ala insyaAllah. Tapi yang tak ada silsilatul baul ini, dia macam ada sikit lagi lah. Dia tengok tak ada, sikit lagi lah. Macam lah kita kadang diganggu ketika mana kita takbir kan, Allahu Akbar. Dekat kita punya dubur tu macam ada najis sikit. Dia rasa macam ada lah, macam ada lah. Kita pun ragu-ragu. Lepas tu pergi tengok, tak ada apa pun. Iblis ni dia korek lubang dubur, bagi rasa geli. Itu iblis. Iblis ni selagi tak selesai dia tuan-tuan. Dia tak puas hati dengan kita ni. Manjang tak puas hati. Dia kacau daripada mula takbir, Allah, yang itu je dia pergi dulu. Allah Akbar. Ada yang nak balik? Datang kan. Allah Akbar, datang. Ni aku nak ceramah apa rupanya ni. Yang dia imamnya. Yang Allah Ustaz nak cakap apa pula pagi ni. Yang makmumnya. Allah Akbar. Ini nak kenduri pula. Dah dibagi kita orang tadi. Siapa yang tak ingat kenduri? Ini ada yang bilang lah. Ini ada jemputan kenduri rumah Cidok. Rumah Cidok boleh? Muncul imamnya dia tak ingat. Kalau imam ingat, tanya tentang Allah Akbar. Maknanya gangguan iblis begitulah dia. Ya, sehinggalah kita Assalamualaikum warahmatullahi. Salamnya kita tuan-tuan. Dalam riwayat yang lain, dia akan buat laporan kepada ketua iblis di tengah laut. Yang imam iblis ni kata, aku dapat goda. Dah kita cakap mula-mula tu. Ya, aku dapat goda makmumnya. Oh, belum lagi. Belum. Kau tak hebat. Berarti yang Sarawak, aku dapat goda Bilalnya. Oh, belum. Jadi aku dapat goda imam ni sampai dia lupa rekaat dia. Itu yang hebat. Dia kan hebat. Pasal kau boleh goda imamnya sampai lupa. Berapa? 3 ke 4. 3 ke 4. Itu satu laporan yang bagus, cemerlang iblis tadi tu. Boleh dapat melentang dia. Cakap cerita makmum dia lupa, biasa. Mana makmum yang boleh tenang ni? Kadang garu sana, garu sini, sambil rukuk, sujud, tengok kaki orang. Panjangnya cukup kaki orang dia. Sembahyang pun mengatur sekali. Tapi kalau imam, dia nak tengok siapa depan-depan dia kan. Sebab itu kalau dia boleh goda imam sampai lupa rekaat makmum, subhanallah, dia mungkin mana satu ni betul. Sebab itulah ya, iblis ini itu musuhi kita tuan-tuan. Ya. Sehingga kencing kita, berak kita pun dia ada kacau lagi. Kita sekarang demo kan, tentang akan diuji ni lah. Dan Allah rasa teringat jangan kata macam ni ya. Maaf. Iblis tak boleh apa tuan-tuan. Itu ialah khutuat, langkah-langkahnya iblis. 2 je tuan-tuan. 1, tahsinul munkar, tazyinul. Ya, dia 1 tahsinul munkar. Dia bagi kita lihat cantik yang munkar. Tazyinul khaba'is, dia hias yang buruk-buruk tu, dihias dengan dia. Katakan kalau ini dihias, nanya ni racun ni, dihias bagi nampak cantik. Nanya ni mabuk ni, dihias nampak cabrik kapal, ya, letak tempat yang mahal, dalam kotak yang mahal. Sebenarnya itu ada perhiasan dia, suruh kita minum arak. Cuba jual arak macam jual ais. Orang nak minum? Tak nak minum. Tapi kerana kotaknya mahal, botolnya ceking sikit, dia kerenting sikit, atau botolnya tadi lucu sikit, dihias macam-macam kan. Itu tazyinul fawahis. Iblis dia hias yang buruk supaya kita menarik. Dan dihias yang mungkar. Dia dicantikkan yang mungkar, ditahsinkan yang mungkar supaya kita buat yang mungkar. Itulah peranan iblis, langkah-langkah dia kepada kita ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan
ya, diberkati oleh Allah Ta'ala dalam pengajian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suman. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Ampunkanlah segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kedua bapa kami ya Allah. Ya Allah mereka berdua ya Allah, sayangilah mereka berdua seperti mana mereka menyayangi kami waktu kecil dulu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa guru-guru kami, dosa isteri kami, dosa suami kami, dosa anak cucu kami, dosa jiran-jiran kami, dosa saudara-saudara kami, minal muslimin muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Takabbalallahu.